Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh ulama iaitu Aqhas. Kullu hamdin fi masa'i wa sabah hablana milka rashada. Nama sebenar beliau adalah Tuan Haji Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh atau lebih dikenali dengan Aqhas. Beliau sangatlah terkenal di kalangan pembaca buku-buku agama tempatan. Namun, susuk tubuh beliau tidaklah sepopular namanya. Tuan Haji Abdullah Al-Qari merupakan seorang tokoh ulama di Kelantan. Jika Hasan bin Thabit Al-Ansyari radhiyallahu anhu terkenal sebagai penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah Al-Qari pula terkenal dengan sebagai penulis Tok Kenali. Beliau telah dilahirkan di Kampung Kenali, Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan pada Ahad 26 Disember 1937. Beliau telah dibesarkan dalam kehidupan sederhana dan tinggal di tepi pondok kubur Tok Kenali dengan mendapat pengaruh pendidikan pondok. Jika diperhatikan kepada perwatakan beliau ni adalah seorang yang bersifat tenang, teliti dan merendah diri semasa berbicara serta peramah. Beliau ni amat mudah didekati dengan wajah yang sentiasa tersenyum, berhati-hati dalam percakapan. Beliau juga adalah seorang yang suka hidup sederhana dan amat jauh dari kehidupan yang bermewah-mewahan. Selain itu, beliau juga seorang yang kuat azam dan bercita-cita tinggi. Ini dibuktikan dengan kerjaya beliau sebagai seorang pendidik, pengarah, penerbit dan pendakwah. Beliau ni seorang yang amat rajin serta tekun dan sabar. Ini terbukti dengan penghasilan jumlah buku yang di luar jangkaan iaitu lebih daripada 320 buah buku. Dengan kepribadian dan sifat-sifat inilah yang membuatkan beliau berjaya disegani dan dihormati oleh segenap lapisan masyarakat, terutamanya penduduk kampung dan mereka yang mengenali beliau. Aqhas telah mendapat pendidikan agama sejak kecil lagi kerana bapa beliau merupakan seorang guru Al-Quran yang terkenal di Pondok Tok Kenali. Berdasarkan sumbangan beliau yang besar dalam bidang dakwah, penulisan, pengajaran dan penyelidikan, beliau telah diberi pelbagai pengiktirafan dari pelbagai pihak dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat antarabangsa. Oleh kerana khidmat cemerlang dan luar biasa ini, beliau telah diberi pengiktirafan dengan dianugerahkan sebagaimana berikut. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan ketokohan yang telah ditonjolkan oleh Tuan Haji Abdullah Al-Qari, membawa kepada beberapa kesimpulan tentang sumbangan beliau kepada masyarakat. Antaranya ialah secara umumnya, lebih 100 karya yang dihasilkan oleh Aqhas merupakan karya terjemahan yang berasal dari bahasa Arab. Dengan keupayaan menghasilkan karya terjemahan ini menunjukkan beliau berkemampuan tinggi dalam memahami segala ilmu nahwu, sharaf dan balaghah yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Arab. Penghasilan buku-buku beliau telah menunjukkan keupayaan dan kemampuan beliau dalam mendalami pengajian Al-Quran. Selain itu, beliau merupakan anak kelahiran Kelantan yang aktif dalam penulisannya berkaitan dengan tafsir dan pengajian Al-Quran. Walaupun beliau tidak menghasilkan kitab tafsir secara lengkap keseluruhan Al-Quran, namun sumbangannya dalam bidang ini amat dikagumi. Ini berdasarkan jumlah buku yang berkaitan dengan tafsir dan pengajian Al-Quran yang mencecah sejumlah lebih 50 buah buku. Bukunya ini telah menjadi rujukan ramai masyarakat, pelajar sekolah, pelajar pengajian pondok serta di peringkat pengajian tinggi. Salah seorang penulis yang banyak menulis dalam konteks tafsir tematik ialah Tuan Haji Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh. Berdasarkan kajian, sejumlah 56 buah karya beliau telah dihasilkan dalam konteks tafsir tematik sehinggakan melayakkan beliau digelar sebagai mufassir tematik. Penglibatan Aqhas sebagai penulis bermula seawal 15 tahun. Beliau menceritakan kisah mimpi yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada beliau yang menampakkan dirinya mengayuh basikal pergi ke sebuah kedai kitab terbesar di Kota Baru serta membeli kitab-kitab.
Tidak berapa lama selepas itu, beliau ditakdirkan bermimpi berhadapan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada beliau, "Anta belajarlah agama anta, Islam." Jadi, bermulalah kehidupan beliau dengan proses membaca majalah, buku dan kitab serta sibuk mencatatnya menjadi beberapa buku ringkasan ilmu pengetahuan agama dan sains dan lain-lain. Selain itu, sumbangan beliau kepada masyarakat adalah meliputi aktiviti dakwah di surau dan masjid, mengajar Al-Quran, membina Masjid As-Sunnah, pembinaan Taman Perumahan Al-Qari, Sekolah SRI Al-Qari, penglibatan dalam politik Islam, dakwah kepada non-Muslim dan yang terbesar adalah dalam bidang penulisan yang meliputi pelbagai bidang merangkumi Al-Quran dan As-Sunnah, akidah dan tasawuf, fiqh dan akhlak, bahasa dan sastera, sejarah Islam dan tempatan, kisah dan cerita, dakwah dan motivasi, ekonomi, politik, isu wanita dan kekeluargaan, sosial dan pertanian, perubatan Islam dan tradisional serta pendidikan dan perkamusan. Negara telah dikejutkan dengan pemergian seorang tokoh iaitu Tuan Haji Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh pada 12 Mac 2020. Tokoh penulis Kelantan Abdullah Al-Qari Saleh meninggal dunia selepas terbabit dalam kemalangan ketika dalam perjalanan untuk ke sebuah masjid di Kubang Krian di Kota Baru pagi Khamis 12 Mac. Abdullah Al-Qari, 83 tahun, terbabit dalam kemalangan jalan raya pada 6.20 pagi selepas kereta yang dipandunya membuat pusingan U sebelum dirempuh sebuah kenderaan lain. Anak sulung Allahyarham Muhammad Abdullah berkata setiap pagi bapanya akan ke masjid di Taman Al-Qari untuk mengimamkan solat subuh dan akan bertolak dari rumah sebaik azan subuh berkumandang. Katanya lebih 10 minit jemaah menunggu dua individu datang memberitahu mengenai kemalangan yang menimpa ayahnya. Muhammad berkata tanpa membuang masa dia segera ke lokasi kemalangan dan sebaik tiba dia melihat bapanya masih lagi bernyawa dan sempat mengajarnya mengucap 2 kalimah syahadah sebelum dimaklumkan bapanya sudah menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat tiba di hospital. Bismika Allahumma nad'u fi hudwi wa rawah laka minna kullu hamdin مسائي وصباح